Sini, begini. Boleh. Bedak-bedak tak ada. Sebab kalau tanyalah ustaz pagi-pagi, ya bedak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Surau kita ni ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh. Kalau kuliah maghrib tu tiap-tiap hari ke? Setiap hari. So maknanya dalam sebulan 30 malam. InsyaAllah lah. Kalau ustaz tak jam jalan, maknanya jadual ada sebulan. Dan kuliah subuh setiap weekend. Ya, dan cuti am. Maknanya kuliah subuh sempena Deepavali adalah. Kuliah subuh sempena Christmas. Masa cuti lah, bukan cerita fadilat Deepavali. Waktu cuti tu. 30 kuliah maghrib, 8 kuliah subuh. Maknanya ada 38 kuliah sebulan. Macam mana nak mengukur keberkesanan? Exam akhir tahun berapa bulan? Dah ada tarikh dah? Tak ada. Kita tak ada exam. Persoalannya, macam mana nak mengukur keberkesanan kita yang attend kuliah ni? 38 kali sebulan. Nak ukurnya di mana? Antara aspek utama kita nak ukur keberkesanan ilmu yang kita belajar, berapa banyak majlis ilmu yang kita hadir, berapa ramai guru yang kita berguru, berapa keping CD agama yang kita tengok, berapa program agama dalam TV yang kita tengok dan dengar kat radio. Nak ukurnya adalah pada akhlak. Pada akhlak seseorang. Dia bos ke, dia staff ke, dia suami ke, dia isteri ke, dia orang muda ke, dia orang tua ke. Nak ukur, dia rajin attend majlis ilmu, ukur pada akhlak dia. Ada tak orang yang disebut dia tu rajin datang surau tapi perangai? Ada tak? Dia tu rajin pergi dengar ceramah, forum, kuliah tapi mulut, ya Allah. Ada tak orang bersungguh gitu? Ada tak orang kata dia tu, yelah dia tu miskin tapi saya suka kat dia, perangai dia baik. Ada tak? Ya. Kerana itulah ukurlah pada akhlak kita. Pada akhlak seseorang. Sebab kita akan baca beberapa hadis berkait dengan akhlak pagi ni. Kita nak pergi pada praktikal dah. Suatu banyak ilmu. Maknanya dalam suatu hari 38 kuliah. Saya pernah ada seorang sahabat dari negara Yaman. Dia orang bisnes lah, tapi orang kuat agama, kuat masjid surau, kenal pun kat masjid.
Hari tu sekali dia datang Malaysia, dia ada urusan bisnes dia di Jakarta, dia transit kat KL ni. Saya datang rumah. Betulan hari tu ada kuliah maghrib. Dia kata, jomlah ikut aku, tengok suasana kuliah kat Malaysia. Dia ikut. Jadi dalam kereta tu bersembang dengan dia. Dia tanyalah, betulan tempat tu macam kat sini. Saya kata kat sini ni setiap hari ada kuliah. Subuh ada kuliah. Oh, dah yang datang ni semua ulama-ulama ke? Dia tanya. Saya kata sebab apa? Dah 38 every day dia. Adakah dia orang ni semua guru-guru itu? Ya, betul saya kata, betul lah. Orang yang berilmu lah. Cuma kalau tafsiran ulama ialah orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut pada Allah ialah hanya ulama, orang yang alim, orang yang tahu tentang Allah, kenal Allah, kenal syurga neraka. Mereka inilah orang-orang yang takut pada Allah. Mereka itulah orang alim, orang yang tahu. Jadi wahai para ulama sekalian, macam mana kita nak ukur keberkesanan? Ukurannya ialah pada akhlak. Nabi Muhammad, sebagai asas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim wa fi riwayatin wa ana khiyarukum li ahli ataupun khiyarukum li ahlihi. Maksudnya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang terbaik di kalangan kamu ialah yang paling baik akhlak terhadap siapa? Jirannya, anaknya, ibunya. Yang paling baik akhlak kamu ialah yang paling baik kepada isteri-isterinya. Disebut ramailah yang kat sini ni penakut semua. Samalah kita dengan saya. Maksudnya yang paling baik terhadap isterinya. So Nabi buat step. Janganlah marah saya kata penakut tadi. Apa ada yang masam? Saya pun takut dengan akhirat. Takut kita tak mampu nak manage kat dunia kan. Itu mengaku tu. Bukan takut pada isteri, takut pada akhirat. Sebab ramai orang dia fikir kononnya sunnah ustaz, nak buat yang sunnah, yang wajib tu dia tak jaga. Kan? Itu yang lebih utama, yang wajib, kan? Setuju ke perempuan? Kuat mengangguk belakang tu. Yalah, itu yang ramai banyak berlaku, itu yang jadi fitnah kepada agama. Dia kira sunnah. Yang wajib untuk adil, untuk jaga hak dan perasaan isteri itu tak dijaga. Itu masalah. Itu yang kita kata takut tu, takut akhirat. Takut di hari akhirat nanti jumpa ke akhirat orang tengok, ustaz kenapa berjalan sengit? Berjalan sengit. Sebab dalam hadis riwayat Tirmizi kata orang yang ada lebih pada satu isteri tidak adil di hari akhirat nanti dia berjalan sengit. Ustaz, kenapa berjalan sengit ustaz? Susah nak jawab kat akhirat kan. Tuan Haji, kenapa berjalan sengit? Punya tidak adil kepada isteri. Kita bukan nak cerita poligami pagi ni, balik pada masalah. Jadi Rasulullah buat step. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman ialah yang paling baik akhlaknya. Makna kita, semua kita yang datang kat sini adalah orang Islam. Semua Islam, mengucap dua kalimah syahadah Islam. Adakah semua orang Islam sempurna imannya? Tak. Adakah semua orang beriman adalah orang Islam? Semua orang mukmin adalah orang Islam, Muslim. Kullu mukmin Muslim. Setiap orang beriman adalah orang Islam. Tapi tidak semua orang Islam beriman. Dan di kalangan yang beriman ada level-levelnya. Ada yang imannya kuat,
ada yang imannya, dan memang iman ini yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, itu iman. Dan di kalangan orang beriman, dia ada level-level dia. Kata Rasulullah, akmal, orang mukmin yang beriman paling tinggi level berimannya ialah yang paling baik akhlaknya. Naik lagi level. Di kalangan yang paling baik akhlak, dia ada baik akhlak dengan kawan kat surau, baik akhlak dengan staf, baik akhlak dengan jiran, baik akhlak dengan abang, kakak. Di kalangan yang baik akhlak ini, yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik akhlak terhadap isteri dia sendiri. Kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik di kalangan kamu terhadap isteriku. Sallallahu alaihi wasallam. Ada tak kita jumpa orang yang akhlak dia kat office baik, dengan staff, dengan klien, kalau dia buat marketing confirm bagus. Kalau dia pergi interview lulus, dia datang surau, semua orang suka kat dia. Oh, siapa? Haji tu. Allah, bagus dia. Tapi balik ke rumah dengan isteri, dialah singa yang paling lapar. Dia paling garang dengan isteri, tak pernah gurau, tak pernah senyum, marah, maki hamun. Dengan kawan baik akhlak. Sebab tu Rasulullah sebut, orang yang paling baik akhlak ialah yang paling baik terhadap isteri. Tengok cantik Islam, mengangkat darjat orang perempuan, memberi hak orang perempuan, sampai bab iman pun. Maknanya kalau kita kata, kita pendekkan ayat, orang paling kuat imannya ialah orang paling baik akhlak terhadap isteri dia. Allah, Ustaz nak cerita gitu pagi ni, nak queen control ke? Bukan queen control, king is still controlling. Kan? Decision maker, king. Tapi appreciate isteri, beri hak dia, beri kasih sayang. Kalau dia silap, kena tegur, tapi jangan malukan dia. Bahkan dalam Islam ada sampai peringkat, kan ada step-step kan. Kalau isteri buat salah, step yang pertama apa? Asyik tempat tidur, terus tidur je cerita ni, nasihat dulu. Cerita tidur tu step lain lagi kan. Betul dah. Mana step pertama, kata Islam, isteri buat silap, kena tegur, nasihat. Tapi dengan penuh akhlak, bukan maki hamun, bukan malukan dia depan anak-anak, bukan malukan dia depan mak ayah dia, bukan malukan dia depan kawan. Tegur dengan baik, lisan. Biasalah, nobody's perfect. Kita buat silap, isteri buat silap, tegur dengan lisan, dengan penuh akhlak. Tegur dah Ustaz, tak nak dengar juga. Dan dia kata nak pucu-pucu lah dia, tak kira tempat. Tegur dah Ustaz, dia tak jaga mulut dia. Maka step yang kedua, barulah Quran kata tinggal di tempat tidur. Tak apalah awak tidur, saya nak tidur kat luar malam ni, tidur kat cushion kat luar, tidur kat bilik sebelah. Tinggal di tempat tidur, sebab dia akan terasa, memang secara psikologinya orang perempuan dia akan terasa dah biasa duduk tidur kat dia cara Islam. Jadi kita tak tidur kat dia sebagai peringatan. Boleh percaya kau rasa ni ke pukul 3 pagi ketuk pintu masuk, baba nak masuk ni. Kadang-kadang konon nak tidur, lepas tu dia pula masuk cepat-cepat. Tapi itu kaedah Islam, psikologi. Dah buat Ustaz 3-4 malam, seminggu dah saya tidur kat luar, kena gigit nyamuk, tak berubah juga. Maka ada step seterusnya, ada kaedah pukul, ada dalam Islam. Tapi jangan mencederakan dia, jangan pukul di muka, jangan pukul di tempat yang sensitif. Dan dah macam mana Ustaz? Pukul lah, pukul dekat bumper, bumper, dekat punggung. Pukul sebagai nak mendisiplinkan. Dah Ustaz saya pukul kat punggung, dia respon lain pula. Kan? Maknanya dalam Islam itu kaedahnya, tapi bukan nak khianati. Ada orang ping tampar muka isteri, mana boleh. Apatah lagi sampai tinggal bekas kat muka, kadang luka bibir. Ini Islam tak pernah ajar. Pukul tu pun step terakhir dah. Maka itu cara dia, tapi dengan penuh akhlak, bukan emosi, bukan dikuasai oleh marah.
pukul yang tidak meninggalkan bekas, pukul yang tidak mencederakan. Tak boleh juga ustaz. Maka Islam ada dah, ustaz, isteri saya letih dah nasihat, letih dah buat, dia tak nak tutup aurat juga ustaz. Dia nak pakai macam zaman dia umur 20-an dulu. Dia dah lupa. Umur dia dah 57, nak pakai kain belah juga, tak pakai tudung juga, seksi skirt juga. Ya, orang tengok pun muntah. Jadi setelah pelbagai usaha dibuat, maka itu ada jalan terakhir, cerai. Cuma dalam Islam masih lagi menekankan perkara akhlak dalam perceraian. Ada solution dalam Islam cerai. Jangan kita pandang pelik dalam Islam, tapi itu last choice, pilihan terakhir. Masih lagi dengan akhlak. Orang biasanya kalau orang bercerai, selalunya tak jaga akhlak dah. Yang isteri kutuk suami, lepas bercerai tu, yang suami kutuk isteri. Sebenarnya bab bercerai ni tak ada jodoh. Begitu juga pandangan kita terhadap orang bercerai. Oh, dia tu cerai dengan isteri. Kenapa? Nak buat macam mana bercerai, tak ada jodoh. Jangan sangat kena negatif. Oh, perempuan tu janda, cakap gitu. Dia tu janda bercerai, nak kahwin pula, apa salahnya? Ya, apa salahnya? Orang perempuan yang suami dia meninggal ataupun dia dah bercerai, boleh tak dia nak berkahwin dengan suami lain? Boleh. Apa salahnya? Dalam Islam itu hak dia. Jangan kita pandang negatif, tetapi masih lagi dalam keadaan menjaga akhlak. Saya bukan nak suruh bercerai, tapi nak ajak kita berfikir, think positif terhadap apa yang dibenarkan dan dilarang di dalam agama. Okey, itu yang pertama. Maka kesimpulan, nak ukur kita ada majlis ilmu, kita beramal, ukurannya ialah pada akhlak kita. Dan dalam banyak-banyak akhlak terhadap isteri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a very good listener. Dalam peristiwa, Aisyah bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Ummu Rafi'. Aisyah satu hari duduk dengan Rasulullah. Aisyah kata, Rasulullah, ni perempuan, baru ni ada sekumpulan perempuan yang duduk berkumpul sembang-sembang, masing-masing bercerita tentang suami masing-masing, wahai Rasulullah. Si A, dia cerita suami dia ni banyak. Aisyah cerita satu-satu. Yang ni kata suami seperti hujung kain lembek. Yang ni cerita suaminya seperti harimau, terlalu garang. Yang ni cerita suami dia kentuk busuk, ketiak bau busuk. Yang ni cerita suami dia ni seorang yang penyayang, romantik. Yang ni cerita suami yang suka berdengkur ketika tidur. Biasalah kan orang perempuan dia jumpa geng dia. Suami I tu kan, bukan nak burukkan orang perempuan, tapi ini topik yang biasa dia bercakap bila dia jumpa geng-geng rapat dia. Nak buat macam mana? Tapi sebenarnya bagi orang perempuan, tak semua begitu. Tapi sebenarnya wahai kepada orang perempuan, rahsia suami itulah amanah yang perlu kita jaga. Lemah macam mana, teruk macam mana suami kita, kecuali melanggar syariat. Alam melanggar syariat, suami saya tutup qadi, dia minum arak, balik bawa arak, itu boleh cerita. Itu pun jangan duduk dihebahkan aib. Kan? Ini akhlak. Tapi Aisyah cerita kat Rasulullah, suatu hari ada isteri-isteri masing-masing. Yang poin saya nak beritahunya, Aisyah sebut seorang-seorang, sebut suaminya begini, B, suaminya begini, C, yang ketiga suaminya begini, sehingga 11 orang. Aisyah kata yang ke-11, dia kata suaminya sangat baik, beri rumah, beri makanan kat dia, anak-anak suaminya pun baik, mak ayah suaminya pun baik, suami ni seorang penyayang. Yang ke-11 ini puji suami dia, suami saya baik, ini baik. Yang ke-11 kata, cuma baru-baru ni suami saya dah ceraikan saya dan dia berkahwin isteri lain. Saya pun berkahwin dengan suami lain. Suami baru saya pun baik, orang baik.
cuma nak banding dengan suami lama saya, jauh bezanya. Suami lama saya jauh lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi respon. Wahai Aisyah, aku dengan kamu seumpama suami yang ke-11 tadi, sama, kecuali aku tak menceraikan kamu, wahai Aisyah. Apa poinnya? Poinnya itu yang saya kata good listener. Dia pendengar yang baik. Kenapa saya kata dia pendengar yang baik? Dia dengar, Rasulullah dengar. Dan bukti pendengar yang baik, di hujung tu Rasulullah boleh buat, I pun macam yang ke-11, cuma I tak ceraikan you. Maknanya Rasulullah dengar sebelah kisah tadi, dan Rasulullah buat kesimpulan bahawa yang ke-11 ini yang terbaik, dan tak cerai. Cuma aku tak ceraikan kamu, hai Aisyah. Pendengar yang baik. Maka akhlak suami kepada isteri, jadilah pendengar yang baik. Naturally, orang perempuan dia suka berkongsi, bercerita. Kadang-kadang letih telinga kita dengar je lah. Abang tadi jiran kita, tadi menantu kita, tadi kat pasar tadi. Dengar. Kan? Kadang-kadang orang perempuan bila dia bercerita pada suami, bukan dia nak suruh selesaikan masalah pun. Dia nak meluah apa yang ada. Dengarlah. Dah seharian dia duduk dengan anak-anak, urus rumah lagi, letih. Maka bila dia bercerita, dengar. Kita nak jawab WhatsApp, telefon pun tak apalah, nak baca surat khabar, tapi Tapi kalau kita lagi baik sebenarnya, kita berilah masa. Dah Ustaz, saya dengar dia je, kita pun letih balik kerja. Nak tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Sebab tu saya cukup seronok baca ada satu buku baru ni. Ada orang bagi hadiah, Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Alan and Barbara apa dari Amerika. Tak pernah tengok buku tu. Tapi saya baca yang terjemahan je, saja je baca topik bahasa Inggeris. Bunyi macam hebat je. Baca yang terjemahan. Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Subhanallah, ini orang Amerika, dia buat buku, dia kaji 20 tahun lebih perbezaan orang lelaki dengan orang perempuan. Dia mirip buku Man from Venus ke apa dulu? Man from Mars, Woman from Venus, gitulah. Dalam buku tu dia cerita perbezaan orang lelaki dan perempuan. Beza psikologi, mental, fizikal, seks, perasaan, apa yang dia nak, beza. Cantik buku tu. Baca buku tu kita memahami pasangan. Contoh, dia sebut contoh. Orang perempuan bila ada masalah, dia akan jadi banyak bercakap ke dia akan jadi diam kalau ada banyak masalah? Orang perempuan? Abang anak kita ni, dia akan cerita. Itu memang psikologi dan ciptaan Allah pada orang perempuan macam tu. Orang lelaki kalau ada banyak payment tak release lagi, tak settle lagi, baru ni accident sikit, nak beli ubat anak, waktu nak beli yuran, awal tahun nak tukar kasut baju. Orang lelaki akan jadi lagi banyak bercakap ke lagi diam? Diam. Nak bercakap pun tak semangat. Ya. Bila kita faham, jadi kalau suami faham isteri, kalau isteri dia sebab apa you banyak bercakap ni? Jangan marah, sebab dia perempuan. Dengar je lah. Pada orang perempuan, kalau suami itu diam, tak bercakap banyak, jangan kata laki aku ni tak sayang kat aku dah. Dia ni tak nak cakap dah. Sebab memang gitu keadaannya. Ya. Jadi sebut dalam buku tu sebagai contoh lah, perkara seksual. Orang perempuan, dia nak tak suami peluk belai dia? Dia nak. Sebab ini dia rasa satu kasih sayang belai. Itu bagi orang perempuan. Mungkin dia tak fikir seks, tapi fikir ini kasih sayang belayang. Kalau orang lelaki, peluk je, dia rang lain dah. Ini subhanallah, buku tersebut, kajian dia buat cukup hebat. Jadi, bila pasangan saling memahami, dan akhirnya boleh bertindak dengan memahami pasangan. Buku ni baru karang 30-40 tahun kebelakangan ini,
Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lama praktis menghargai isteri, memahami orang, bukan saja faham isteri, tapi faham budak, faham orang tua, faham orang kampung, faham pemimpin yang datang dia, faham orang bukan Islam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya kesimpulannya akhlaknya yang terbaik terhadap budak, terhadap orang miskin, terhadap pemimpin negara yang datang, diplomasi, terhadap isteri, terhadap binatang pun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat baik. Sebab itulah dalam bab menyembelih Rasulullah sebut idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Dan tajamkan pisau sembelihan kamu. Beri rehat kepada binatang sembelihan. Maknanya dalam nak menyembelih pun ada akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah akhlak sembelih macam mana ustaz? Adakah nak menyembelih akhlak, nak guna akhlak waktu sembelih? Kita ambil pisau, potong dulu sikit telinga, lepas tu potong dulu sikit kat tepi, kat pisau, potong sikit lagi. Adakah itu menyembelih dengan penuh akhlak? Dengan penuh akhlak ustaz? Potong sikit rehat, potong sikit lagi rehat. Tak. Menyembelih dengan penuh akhlak ialah sembelihan dengan cara yang Islam ajar, paling tidak menyakitkan binatang. Itu akhlak. Dah ustaz kita potong leher berpancuk darah, tak sakit macam mana? Subhanallah. Hari ni yang barat hari ni cuba tuduh Islam ni kejam, menyeksa binatang. Kita ambil dulu satu kesimpulan bahawa binatang adalah salah satu makanan manusia. Selesai. Memang kita makan daging. Ikutlah daging lembu, kambing, apa saja binatang itu makanan manusia. Termasuk babi, tapi Islam haramkan babi. Manusia yang bukan Islam ada yang makan babi. Islam haramkan. Jadi bila binatang ini makanan, maka macam mana cara nak mematikan binatang? Ada yang cara tembak, ada yang cara stunning, bagi current, mati. Lepas tu makan daging, potong daging. Ada cara Islam ajar sembelih, putus dua urat. Jadi dalam banyak-banyak cara dah kita nak makan daging binatang, macam mana cara mematikan binatang dengan cara yang paling baik? Islam mengajar akhlak. Sembelih, syarat Islam sembelih, pisau mesti tajam. Syarat Islam sembelih, putus dua urat ni. Syarat Islam sembelih, nak asah pisau pun jangan asah depan lembu yang kita nak sembelih. Ada orang asah pisau depan lembu yang nak sembelih. Rasulullah kata, "Hei, kau nak bunuh lembu tu 2 kali ke?" Dah kita pergi asah pisau, lembu tengok je, Allah kena dah aku hari ni. Tension dah lembu. Itu pun kena jaga akhlak. Nak sembelih lembu A, jangan sembelih depan lembu B. Melih lepas B, B kata lepas ni aku pula, lepas ni aku pula. Itu akhlak. Dan yang paling hebat, sebenarnya sembelihan cara Islam adalah cara mematikan binatang yang paling tidak menyakitkan. Macam mana? Kita ni yang detect sakit kat mana? Otak. Otak yang detect sakit. Otak ni dia berfungsi, darah dihantar, oksigen dihantar ke otak untuk otak berfungsi. Apabila dipotong 2 urat ni, darah tak akan sampai ke otak, oksigen tak sampai ke otak, putus je, otak tak akan berfungsi. Yang selama ni detect pedih, sakit, panas, siapa dia? Otak. Bila 2 urat ni putus, otak automatically tak berfungsi. So lembu sakit ke tak? Tak sakit. Memang tak sakit. Tuan-tuan kalau tak percaya, balik ni try potong urat masing-masing 2 ni kan. Lepas tu SMS saya bagi tahu sakit ke tak.
Dia tak berfungsi. Dia dah tak berfungsi. Dah tu darah terpancuk, lembu menggelepar, darah terpancuk, terpancuk, tak sampai dah ke otak. Yang menggelepar itu ialah urat dia. Bila darah terpancuk, urat-urat tadi menyebabkan pergerakan badan lembu. Subhanallah. Dan memang terbukti saintifik bahawa daging yang paling bersih, yang paling sehat ialah daging binatang yang disembelih. Kerana darahnya bersih, terkeluar habis. Ini cara Islam. Memang kita tak boleh tolak nak makan daging binatang. Nak matikan macam mana? Akhlaknya ialah pisau mesti tajam. Tak boleh sembelih guna gergaji. Ataupun pisau yang dah grek. Akhlak. Makna dalam bab mematikan dengan binatang pun jaga akhlak. Rasulullah pernah melarang. Bila ada dua orang sahabat yang musafir, yang ni duduk atas unta, yang ni duduk atas unta musafir. Kemudian dia orang berhenti unta, dia tak parking. Jadi yang ni duduk atas unta dia, yang ni duduk atas unta dia. Lepas tu bersembang-sembang. A sembang dengan B, masing-masing duduk berdiri, unta berdiri, dua-dua ni duduk atas unta, bersembang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Tak boleh kau orang jadikan unta kamu tempat duduk. Maksudnya nak bersembang, turun lah. Parking unta bersembang. Kamu naik nak berjalan bawa barang tak apa. Tak boleh duduk lepak atas unta bersembang. Kesian kat unta tu. Jaga akhlak sehingga dengan binatang. Saya sebut binatang dulu ni. Ya, kita nak pergi jauh Rasulullah ni. Bukan saja binatang. Dalam peperangan, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nabi pesan, dalam perang kamu nak bunuh musuh pun, bunuhlah dengan cara yang paling baik, dengan berakhlak. Bunuh musuh dengan akhlak, ustaz. Macam mana? Potong hidung dulu, potong jari dulu, baru tikam. Tak. Bunuh yang berakhlak ialah bunuh yang paling cepat mematikan. Paling cepat boleh bunuh. Bahkan kalau dalam Islam, dalam perang, walaupun jahat macam mana orang tu, haram. Lepas kita bunuh, kita cincang dia, haram. Dah ustaz, A tu yang dia cincang B, sebab B dah perkosa isteri depan A. Lepas tu perkosa anak perempuan depan A. Lepas tu dia tikam anak. Lepas tu baby dia semelih depan A. Jadi sebab tu A nak cincang-cincang dia, marah sangat, haram. Dalam perang, A bunuh B. Lepas bunuh, teringat yang dia buat tu nak pergi cincang. Itu haram. Islam menjaga akhlak. Oh, ini cantik. Ya. Jadi dengan musuh jaga akhlak, dengan binatang jaga akhlak, maka apatah lagi dengan manusia sekeliling, dengan anak-anak, dengan jiran tetangga, dengan kawan-kawan. Jagalah akhlak. Disitulah ukuran. Mungkin apa topik yang saya sebut ini rasa simple, tapi sebenarnya disitulah kaedah untuk mengukur keberkesanan majlis-majlis ilmu yang kita hadiri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik dia cerita. Anas bin Malik ni adalah anak kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim hadiahkan anak dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat dengan Rasulullah. Khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah berkhidmat, aku telah kerja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun. 20 tahun aku kerja dengan Rasulullah. Fama qala li qattun uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada. Anas bin Malik kata 20 tahun aku serve Rasulullah. Rasulullah tak pernah herdik aku. Uffin, tak pernah. Ini bos ni. Rasulullah wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Tak pernah Rasulullah berkata dalam satu-satu perkara yang aku buat, Rasulullah tak pernah kata, kenapa kamu buat macam ni? Rasulullah tak pernah kata.
wala li syai'in lam af'alhu, dan Rasulullah tidak pernah kata dalam perkara yang aku tak buat, aku terlupa, Rasulullah tak pernah kata ala fa'ata, kenapa kau tak buat ni? Sallallahu alaihi wasallam. Kritis, don't criticize. Jangan kritik. Allahu akbar. 20 tahun kerja. Staf kata tak pernah aku tersilap buat apa-apa. Tak pernah Rasulullah kata kenapa buat macam ni? Betul juga, dah benda buat dah. Ya, tak perlu kita kenapa buat, kita perbetulkanlah. Dan dalam perkara yang aku tak buat, Rasulullah tak pernah kata kenapa tak buat. Jadi bos yang baik, bila staf dia tersilap buat, tak perlu dah ungkit kenapa buat. Tak payah dah. Cuma bagi tahu, buat ni silap, kena baiki begini. Ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dah tersilap buat, tak payah lagi kenapa buat gini, tak payah lagi kenapa. Tapi kamu silap ni. So akan datang begini cara buat. 20 tahun. Ada orang masuk kerja kat tempat kerja, baru 2 bulan kerja berhenti dah, tak tahan dengan bos. Mulut, akhlak. Ya, ini pembantu Rasulullah. Apatah lagi kadang-kadang di kita yang ada driver, Allahu akbar, dimaki hamun driver, ialah sehingga kita lupa akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia staf saya, ustaz, saya bayar gaji dia 12 tahun dah, tu anak-anak dia pergi sekolah saya bayar. Betul, kita bayar untuk bekerja, tapi kita jagalah akhlak. Ini yang membezakan Nabi Muhammad dengan Fir'aun. Fir'aun di Mesir, bila Fir'aun putuskan apa-apa, suruh buat apa-apa, orang Mesir buat. Orang Mesir buat. Fir'aun cakap apa buat, tapi buat dengan penuh kebencian. Fir'aun kata ni laluan air untuk saliran ni, orang tak boleh lawan. Fir'aun kata buat begini, buat, semua orang buat. Fir'aun kata naik harga minyak, minyak pula dah. Naik barang jual macam ni, buat. Orang patuh, tapi dengan penuh kebencian. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana akhlaknya yang hebat, setiap perkara yang Nabi Muhammad suruh, para sahabat berlumba-lumba buat dengan sepenuh hati, dengan penuh kerelaan, dengan penuh kasih sayang. Ini kita nak contohi. Bagaimana peristiwa pernah berlaku dalam kitab ni, dia sebut kisah yang masyhur. Zaman Nabi, ini masyhur lah kisah, kita pun selalu dengar. Apabila ada seorang orang Badui datang ke masjid Nabi, kencing dalam masjid Nabi. Surau kita ni pernah tak ada orang kencing dalam surau? Ada? Kucing? Terkencing? Ini bukan terkencing, memang dia datang, dia kencing, orang Badui. Dan kita kena faham, zaman Nabi masjid bukan macam kita. Zaman Nabi masjidnya berlantaikan tanah, dindingnya pelepah-pelepah tanah, semuanya atas tanah je. Jadi seorang Badui yang datang dari kita Badui ni orang pedalam, orang pada pasir, nomad, kasar, perangai pada pasir. Mereka, seorang tu datang masuk masjid Nabi, dia kencing. Dia buat macam kat kampung, dia rasa nak kencing, dia kencing, dia pun kencing. Bila dia kencing, sahabat nampak, ada sahabat yang datang nak terkam dia. Ada kencing dalam masjid. Situasinya dia nampak orang datang nak marah dia. Dan dia nampak Rasulullah datang kat tengah-tengah. Da'u. Biar dia selesai. Jadi dia kencing, dia nampak orang nak marah dia, dan dia nampak Rasulullah yang halang orang nak marah. Dia selesai kencing, Rasulullah datang dekat. Rasulullah kata, si fulan lah. Orang kita, bang, orang kita kan, cik. Rasulullah kata, wahai si fulan, tempat ini masjid, tempat untuk sujud, untuk zikir, untuk besarkan Allah. Kat sini tak boleh buat perkara ni, tak boleh kencing. Maknanya
Itu dalam masjid kencing, tapi Rasulullah tegur dengan begitu baik dan explain. Ini hebatnya Rasulullah mengenali sasaran. Mengenali sasaran. Maksudnya tahu dia ni orang badui, orang tak ada ilmu, orang yang biasa kencing kat mana-mana. So Nabi punya approach sesuai dengan orang yang dia nak handle. Ini hebat. Rasulullah kata ni tak sesuai untuk kencing. Bila badui ni dengar macam tu, Rasulullah bagi tahu dengan penuh baik, dengan penuh sopan. Tadi dia nampak orang datang nak pukul dia. Dia kata, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Badui ni dengar Rasulullah dengan baik. Ya Allah, berilah rahmat kepada aku dan kepada Muhammad. Jangan bagi rahmat pada yang lain-lain tu. Orang badui. Jadi sebab tadi anak marah kat dia, mananya suruh beri rahmat kat dia dengan Muhammad je. Rasulullah kata, hey, itu kamu doa menghalang rahmat pada orang, jangan doa macam tu. Rasulullah pesan kat dia. Nak beritahunya kesan akhlak. Hadis ini saja yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, Imam Bukhari ini, ulama Ibn Hajar Al-Asqalani membincangkan pelbagai iktibar daripada kisah kencing ni saja. Subhanallah, ulama kita. Akhlak Rasulullah, approach Rasulullah, dari segi hukum berkat. Sebab tu Rasulullah lepas tu suruh curah air saja. Hukum bab najis dalam atas tanah, macam mana nak selesai. Antaranya masalah kesihatan. Kalau orang nak kencing sangat, jangan pergi halang tiba-tiba. Samalah anak kita tengah kencing, dia kencing kat dapur, kat atas kapek, kita pergi gitu. Dari segi kesihatan sebenarnya, orang yang tengah kencing tiba-tiba emergency break, dia berhenti. Dari segi kesihatan tak baik untuk kesihatan. Dah habis macam mana Ustaz? Dia dah kencing basah. Dah basah dah, biarlah selesai kan. Ya. Dia dah separuh dah kencing. Kita dari segi kesihatan, kalau ada doktor kat sini, kalau saya silap, tolong perbetulkan. Ya. Tapi disebut bahawa kalau orang dah kencing separuh, tiba-tiba pergi sekat, dia bahaya untuk kesihatan. Satu bahaya untuk kesihatan, satu lagi kalau orang pergi terkam kejar, tak ke dia nak lari yang tengah kencing tu macam mana? Keren, buat lari kan. Lagi banyak musibah. Janganlah bayang, cuma nak bagi tahu. Ya, kalau lari, air kencing tu lagilah merebak kesihatan orang tu. Approach Nabi, ini banyak. Masjid tempat perlu dihormati, macam mana tanah dan sebagainya, ulama bincang. Poin yang kita nak ambil ialah dalam aspek akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad juga terkenal dalam berhadapan dengan musuh. Ya Allah, Abul Walid dipanggil Al-Mughirah. Ada seorang orang musyrikin datang jumpa Nabi Muhammad, kamu bawa ajaran baru ni, kamu nak apa? Kamu nak jadi raja ke? Tak apalah, kami lantik kamu jadi raja. Kena amal-amal lah, tapi jangan larang agama kami. Atau Rasulullah kata tak. Ataupun kamu nak apa wahai Muhammad? Kamu nak harta yang banyak, kami boleh kumpul harta bagi. Ataupun kau nak apa? Ke kau nak perempuan? Kau datang sini cari pengaruh, nampak baik, nak kahwin, nak perempuan, kami boleh cari yang paling cantik. Itu tengok, tak beradab. Dia kutuk Nabi, seorang yang dia sendiri akui Al-Amin, orang amanah. Mereka kutuk Nabi, tapi Nabi dengar. Habis bercakap, Nabi kata, afaraghta ya, dah habis dah ke wahai apa? Nabi tak kata hey celaka ke apa, tak. Abul Walid panggilan orang Arab dengan kunyah. Ini panggilan hormat, macam kita panggil anak nama Muhammad, Abu Muhammad. Anak sulung nama Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Ini panggilan hormat pada ayah, panggil nama bin anak. Orang yang tawar Nabi dengan tawaran yang sangat sinis, Nabi masih lagi, dah habis dah ke? Aku nak bercakap pula. Tengok, afaraghta, dah siap bercakap? Saya pula nak bercakap. Dah siap? Wahai Abul Walid, panggil dengan panggilan yang sopan kepada musuh yang terang-terang perli, sinis kepada baginda. Ini hebat. Antaranya akhlak Rasulullah. Kita bercakap bab orang dewasa dengan budak sekalipun, tuan-tuan. Dalam riwayat Al-Bukhari, seorang sahabat yang bernama Mahmud Ibn Rabi' pernah bercerita, dulu ketika aku masih kanak-kanak, pernah sekali ketika sedang mengambil wuduk,
Dia tengah ambil air semayang, Rasulullah ambil air semayang kat sebelah dia. Rasulullah masukkan air dalam mulut baginda. Rasulullah masuk air. Lalu Rasulullah pergi kat budak umur 6 tahun, 5-6 tahun. Rasulullah pergi kat dia. Ni kita panggil apa ni? Mana keluar air sikit tu? Keluar, kita nak panggil apa Sembuh, bukan sembuh. Sembuh tu keluar air. Ni dia bukan keluar air. Dia tengok bahasa Melayu tak cukup buat perkataan. Saya dah sebut itu kan. Bahasa Melayu ni banyak perkataan dia tak cukup. Pinjam. Betul tak? Bahasa Arab, lapar lawan dia, kita bahasa Melayu kata lapar lawan dia kenyang. Bahasa Arab kata juk nak atash. Juk syabi', lapar kenyang. Tuan, dahaga lawan dia apa? Haus sama. lawan. Haus, dahaga lawan dia apa? Hilang dahaga, tak cik. Takkan kita nak kata lapar lawan dia hilang lapar. Lapar lawan dia kenyang. Ju' syabi' bahasa Arab lawan dia. Atash lawan dia rai. Ada perkataan Arab. Tapi kita dahaga pun tak ada perkataan. Ni. Apa Itulah maksudnya. Rasulullah masa ambil air semayang, masuk air dalam mulut, bergurau dengan budak. Ya Allah, budak tu ingat sampai ketua. Hadis Bukhari ni dia cerita masa dia dah dewasa, aku masih ingat Rasulullah pernah bergurau denganku. Sembuh air. Tapi ini penting skill ni. Bertindak dengan tindakan yang sesuai dengan orang yang sesuai. Bergurau dengan budak. Kan? Jangan lunch hour kita nak semayang Zuhur kat office, bos duk ambil semayang kat sebelah, sembuh kat bos. Taubat dapat bonus 7 bulan. Mana bergurau dengan orang yang sepatutnya lah. Dengan ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan budak pun Rasulullah bergurau dengan yang sesuai lah, dengan yang sesuai dan cara yang sesuai. Budak tu ingat sampai ketua. Ada seorang budak namanya Abu Umair. Ini pun anak Sulaim, adik tiri kepada Anas bin Malik. Yang saya sebut Anas bin Malik kerja 20 tahun tadi, mak dia Sulaim. Anas bin Malik ni ayah suami lama Sulaim. Malik ni tak masuk Islam. Tapi Anas ni duduk dengan mak dia. Mak dia pun kahwin dengan Abu Talhah, dapat baby. Jadi adik tiri, adik mak ayah lain lah dengan Anas bin Malik ni. Budak tu dia suka bermain dengan Nughair. Nughair ni anak burung. Jadi budak ni suka main anak burung, bukan burung dia sendiri, burung terbang tu lah. Jadi dalam sangkar, Rasulullah tahu budak ni suka main dengan anak burung tu. Rasulullah datang ke rumah Anas bin Malik. Rasulullah tengok, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Rasulullah tanya, hey, Rasulullah panggil budak tu dengan panggilan Abu Umair. Abu Umair, mana burung? Qala ya, mata ya Rasulullah. Dah mati burung Rasulullah, dah mati. Rasulullah jumpa dia, tanya lagi, mana burung tu? Dah mati. Kenapa? Mana pergi? Dah mati. Mana dengan budak? Budak dia tetap jawab. Dan Rasulullah tahu budak tu suka main anak burung tadi. Rasulullah jumpa tanya. Sebab Rasulullah tahu budak kalau orang tua, apa kali nak tanya? Hari tu aku cakap dah tukar kereta, jangan tanyalah, kereta aku tu accident, tukar dah. Tanya lagi. Tak, dia orang tua. Tapi dengan budak, Rasulullah tahu budak tu suka dengan anak burung tadi. Rasulullah tanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Ulama bincang hadis ni pun banyak pengajaran. Boleh pelihara burung, kena jaga hak burung, boleh panggil budak dengan nama Abu kat depan. Ini sallallahu alaihi wasallam. Para ulama macam itulah. Setiap perkara yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama kita mengkaji, membincangkan hukum-hukum yang nak keluar daripada setiap perkara yang berlaku. Sebab ungkapan tindak tanduk baginda itu adalah din, itu adalah agama Islam. Bahkan akhlak Nabi ni ada, ini di peringkat awal Islam. Masa kat Mekah,
Gini tuan-tuan, nama Mekah, orang dengar tentang Nabi akhir zaman, tentang Nabi Muhammad, tapi tak semua orang kenal mana satu Muhammad. Masa tu dengar cerita, oh ada orang mengaku jadi Nabi, nama dia Muhammad. Ada orang yang kenal Muhammad, ada orang tak kenal. Masa tu tak boleh nak check profile lagi. Pergi kat search Facebook tu, profile Muhammad. Muka zaman ataupun Google search image, type Muhammad. Orang tak, zaman tu tak boleh nak check lagi, tak kenal. TV pun tak ada lagi tunjuk muka Nabi Muhammad. Ya, tak ada. Jadi ada orang kenal, ada orang dengar tentang Muhammad tapi tak kenal. Satu hari Nabi pergi ke pasar. Ada seorang makcik beli barang. Makcik tu beli barang, lepas tu nak angkat, naik keldai, nak upah, nak bawa balik ke rumah. Panggil anak muda, mai jap tolong angkat barang makcik ni. Betul lah anak muda itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makcik ni tak kenal Muhammad, tapi pernah dengar tentang Muhammad. Anak muda tolong angkat barang. Rasulullah kata, makcik, tak apalah. Mana rumah makcik, saya tolong pikul. Betul ke? Tak apa, tunjuk je, saya pun boleh tolong. Rasulullah pun pikul barang tersebut sampai rumah makcik tadi. Makcik tadi nak bagi upah. Rasulullah kata, tak payah makcik, saya tolong makcik. Lalu apa cakap perempuan tua ini? Wahai anak muda, orang seperti kamulah yang lebih layak menjadi Nabi, bukan Muhammad tu. Dia dengar tentang Muhammad tapi tak kenal masa tu. Rasulullah kata, makcik, sayalah Muhammad bin Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus masuk Islam hanya dengan akhlak. Dan perkara ini terbukti sebenarnya tuan-tuan. Kita baca sejarah datangnya pedagang-pedagang masuk ke Melaka, masuk ke Malaysia. Mereka berniaga, mereka membawa akhlak. Kita hari ini bagaimana akhlak kita sesama kita, dan bagaimana akhlak kita yang sedang dinilai oleh orang bukan Islam sendiri. Sebab tu ada ulama sebut al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam terhalang oleh orang Islam sendiri. Maksudnya Islam ini tidak diminati oleh orang bukan Islam, disebabkan oleh orang Islam itu sendiri. Mahjub, dia yang menghalang. Islam, orang bukan Islam jadi tak minat dengan Islam sebab yang menghalangnya orang Islam sendiri. Sebab apa? Akhlak, perangai. Pinjam duit orang bukan Islam, orang Islam tak bayar. Kerja tak perform, janji tidak tepat. Lagi sedih kalau kita orang masjid surau ni, lagi sedih. Sedih dengan orang bukan Islam, kita pakai kopiah, dia nampak haji, tiba-tiba kita tipu dia, itu lagi teruk. Janji kita tak tepati, janji tapi dicapati, tak tepati. Jadi orang bukan Islam tengok, tak bagus orang Islam. Ini akhlak. Bahkan kita pada hari ini, kita sangat berpeluang kalau nak dakwah orang bukan Islam yang ada di sekeliling kita. Orang bukan Islam di ofis kita, jiran kita, dalam berurusan, dia akan tengok, oh haji tu banyak baik mah. Itu orang banyak baik lah. Sampai mereka menilai. Tapi ada, tak semualah tengok akhlak kita baik dia nak masuk Islam, tak semuanya. Tetapi mereka melihat akhlak. Apatah lagi hari ini, subhanallah tuan-tuan, saya nak ajak kita semua sebelum mati, cuba tanam satu azam, aku nak cuba Islamkan seorang bukan Islam. Tak kiralah Cina ke India ke Kadazan ke Iban ke, cuba tanam. Boleh tak? Dalam tekok je bunyi insya-Allah. Semua kita, orang perempuan ke orang lelaki ke, tak, ya Allah. Dan minta dengan Allah. Minta Allah buka jalan, pertemukan kita dengan seseorang. Cuba tuan-tuan, sebelum aku mati, aku nak ada seorang masuk Islam. Alhamdulillah, banyak dah perkara yang Allah Ta'ala beri. Belum aku mati, aku nak pakai kereta idaman aku, ni kereta aku. Belum aku mati, aku nak bisnes ni. Belum aku mati, aku nak tengok anak aku berjaya. Sebelum aku mati, aku nak selesai ada rumah, settle payment rumah dulu. Adalah 2-3 property untuk anak cucu nanti. Bagus. Cuba tanam satu lagi. Sebelum aku mati, aku nak tercatat dalam amal soleh aku, ada seorang masuk Islam kerana usaha aku. Allahu Akbar. Okay, kita boleh approach
dengan akhlak. Ustaz, saya tak pandai nak berhujah, nak ajar dia. Belajarlah. Baca, kaji, tengok Yusuf Estes. Yusuf Estes masuk Islam. Lepas masuk Islam, dia sangat aktif ajak orang masuk Islam. Khalid Yasin, orang kulit hitam US, ramai orang masuk Islam. Kalau nak cerita Dr. Zakir Naik, itu lagilah. Allah. Ya Allah. Jealous kita. Live. Dia bagi talk. Masa tu juga orang boleh declare masuk Islam. Keikhlasan. Bila cakap dari hati, dia akan menyentuh hati-hati itu. Ya Allah. Ya. Kita letak azam tersebut. Dengan akhlak, dengan ilmu, kita boleh. Ada orang ada ilmu tapi tak ada akhlak. Saya sendiri pun dalam proses. Kita semua dalam proses untuk membaiki diri. Begitu adalah cara untuk kita mengukur keberkesanan ilmu yang kita pelajari. Dan kalau kita nak pergi satu lagi, banyak lagi Rasulullah SAW. Golongan yang dididik oleh Rasulullah. Sayyidina Ali dalam satu perang. Ini akhlak. Nak pancung dah kepala musuh, angkat dah pedang Sayyidina Ali. Nak pancung dah. Tiba-tiba musuh tu ludah air liur kat muka Sayyidina Ali. Bila kena ludah, Sayyidina Ali jadi semakin marah. Lagi cepat nak pancung, berhenti tak jadi pancung, tarik balik pedang, musuh tu sempat lari. Orang tanya, Ali, tadi nampak nak pancung dah, kenapa berhenti tak jadi? Sayyidina Ali kata, memang aku nak pancung dia awal tu sebab perang kerana Allah. Tapi dia ludah kat muka aku jadi semakin nak marah, nak cepat pancung. Aku teringat bahawa kalau aku bunuh dia kerana nak marah, dia ludah, aku dah lari niat. Allahu Akbar. Sampai macam tu sekali mereka jaga. Daripada iman melahirkan tindak tanduk yang baik. Jagalah akhlak dengan jiran, jaga hak-hak jiran, jaga perangai kita dan tindak tanduk kita. Saya rasa sekadar itulah untuk pagi ni. Saya dimaklumkan ada kutipan untuk rumah anak yatim. Rumah anak yatim kita akan buat macam biasalah, Nurul Ihsan dan Ummu Zainab akan buat kat belakang tu, insya-Allah kita buat nanti. Cuma sebelum akhir ni saya nak beritahu sikit. Kebetulan baru-baru ni boleh Haji Remi habis. Kebetulan baru-baru ni ada sahabat saya, dia minta, dia ajak saya tolong dia duduk